Assalamualaikum, saya Muhammad Mirza Danish bin Zainal dari kumpulan PPISMP sesi Jun 2023 dari kelas C2 ingin menyelesaikan tugasan 2 kemahiran bahasa Melayu. Saya dan ahli kumpulan saya iaitu Nagulan dan Hafizin Haziq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizin Haziq bin Azhan dan saya dari kumpulan PPISMP ambilan Jun 2023 dan saya dari kelas C2 ingin menjalankan tugasan 2 bagi kursus kemahiran bahasa Melayu dan saya dari kumpulan Mirza dan Nagulan. Selamat petang, nama saya Nagulan dari kelas C2 PPISMP 2023 ambilan Jun. Saya dari kumpulan Mirza dan Hafizin menjalankan tugasan PP2 iaitu puisi. Situasinya, Hafizin, Nagulan dan Mirza baru sahaja menonton pertandingan puisi. Seronoklah tengok orang berpuisi tadi. Ya, memang seronok tadi saya tengok persembahan. Itulah menarik dengar tadi. Tapi kan, puisi ni ada berapa banyak ah? Ada banyak Setahu saya banyak Joker, pantun, syair. sajak. Faham? Saya rasa macam nak cuba untuk berpantun lah. Boleh juga. Boleh? Korang nak cuba? Cuba boleh? Boleh ya? Boleh. Kalau macam tu, saya akan bagi satu soalan untuk setiap daripada korang. Boleh. Boleh. Boleh ya? Nanti kami balas. Saya akan bagi dekat Nagulan dulu. Boleh. Okey, soalan dia tentang kesantunan bahasa. Okey, boleh. Sesuai dengan kampus kita, kampus bahasa Melayu. Okey, mari kita cuba Nagulan. Boleh? Soalan dia berbunyi, mencari nafkah malam berjaga, ibarat nahoda sebuah pelayaran. Berbagai lapisan kalangan warga, pentingkah bahasa hidup berjiran. Okey, Nagulan, silakan kita jawab. Mekar angsana pandang tak jemu, keloponya luruh di dalam raga. Kesantunan bahasa amalan bertamu, hubungan bersaudara membawa ke syurga. Terbaiklah Nagulan. Hebat Terima lah. kasih, terima kasih. Okey. Rasanya macam kalau tanya dekat awak sendiri tak cukup. Okey, Hafizi. Boleh. Nanti Awak saya boleh. balas. Okey. Sedia. Soalan dia berbunyi, batu 7, batu seremban, serak di atas lantai yang rata. Andai bahasa tunjang peradaban, bagaimana harus menyusun kata. Okey, saya balas ya. Ya, boleh. Pandang tak jemu si bunga melati, cantik tersemat dambaan puteri. Tutur dan kata seikhlas hati, kekuatan umat minda bestari. Wow. Bagus. Terima kasih. Boleh tahan juga ah korang berdua. Ya. Macam tak seronok lah kalau bersembang dekat sini. Itulah. Mari kita pergi cari tempat lain. Okey, Mari. Jom. Kemudian mereka pun sambung bersembang di tempat lain. Kat sini baru seronok kalau nak bersembang. Ya, tempat ni amat tenang dan santai. Itulah, sejuk elok je. Aku macam nak kemukakan satu isu lah. Kita perlu bersembang tentang sesuatu yang telah berlaku kat dunia ni. Korang rasa kalau aku buka pasal Palestin okey tak? Kami kenal. Menarik juga tu. Saya rasa macam isu Palestin ni dah menjadi isu global. Seluruh dunia dah tahu tentang apa yang jadi dekat Palestin. Apa Ya. pendapat awak, Nagulan? Ya, betul. Saya walaupun bukan seorang penganut Islam, tetapi saya memahami kesengsaraan yang dihadapi oleh rakyat Palestin di sana. Kencaman dan ancaman yang diberikan oleh Israel kepada rakyat Palestin memang tidak dipatut. Kalau awak macam mana, Hafizi? Itulah, kita walaupun tak berada di sana, sifat kemanusiaan tu kita perlu ada lah. Kita perlu Betul. bantulah apa yang mana patut. Kita bantu. Pada pendapat saya pula, masalah dekat Palestin ni memang dah lama. Cuma manusia kurang mengambil perhatian tentang isu ni.
Tapi selepas ada liputan-liputan dibuat oleh berita dan akhbar, baru orang faham apa yang berlaku dekat Palestin ni sekarang. Ya betul, saya setuju dengan pendapat anda. Saya nampak kesian lah dekat orang-orang dekat Palestin. Asyik dibunuh, dibom dan macam-macam lagi dibuat. Ya, pagi tadi saya baca berita seorang kanak-kanak kecil yang berusia 5 tahun ditembak. Itulah Sakit hati kematian saya pun bila semakin dengar meningkat. berita tu. Kesian betul. Hafizin, awak ada dengar berita tentang Palestin? Oh, ada juga. Setiap hari akan naik. Angka korban pun semakin hari semakin meningkat. Ya. Saya rasa ini harus dibasmi lah oleh dunia lah. Ya. Saya rasa saya nak menyalurkan rasa kesian saya melalui sajak lah. Boleh tak? Boleh, silakan. Silakan. Okey. Saya nak mulakan sajak saya ya. Ya, boleh. Bertajuk Rintihan Palestin. Dari mana harus kita mulakan cinta dan kasih sayang bagi merawat luka saudara kita yang pedih? Dari jauh kedengaran suara merintih. Ayah-ayah dibunuh, disembelih, ibu-ibu dinoda, diperkosa, anak-anak kecil terbunuh tanpa dosa. Kampung halaman hancur, musnah tersungkur, tanda kemanusiaan insan yang terkubur. Aduhai Palestin, saban hari kami menatap penderitaanmu. Parut luka lama masih belum sembuh, kini ia berdarah semakin parah. Air mata tangismu tidak mampu kami kesat, parah lukamu tidak terdaya kami rawat. Musuh durjanamu tidak bersungguh kami sekat. Apa hujah kami nanti di akhirat jika ditanya apa yang kami telah buat? Ya Allah, dengarlah suara rintihan ini. Buat saudara yang dikasihi, hentikan segala kesedihan dan penderitaan. Kami merayu dengan penuh harapan, semoga ia berakhir dengan kemenangan. Sekian daripada saya, terima kasih. Wah, memang menarik. Saya merasakan sajak ni dapat menyalurkan rasa sedih saya kepada rakyat-rakyat di Palestin. Bagaimana anak-anak dibunuh, bagaimana ibu bapa disembelih, wanita-wanita di sana diperkosa oleh Zionis di sana. Apakah yang harus kita lakukan sebagai rakyat Malaysia? Bagi saya, dengan menyalurkan rasa sedih melalui sajak ataupun puisi-puisi yang kita ada di Malaysia ini, kita mampu untuk menyalurkan rasa kasihan kita kepada rakyat Palestin, supaya orang-orang di luar sana dapat tahu apa yang sedang berlaku kepada rakyat Palestin. Betul tak? Betul. Macam tak cukup satu isu. Jadi mari kita teruskan. Ada isu lain tak? Boleh saya buka isu luar daripada Palestin ini? Boleh, boleh. Saya rasa isu guru juga menjadi isu yang hangat sekarang ini. Bahkan tidak guru sekarang ini tidak dihormati lah oleh murid-murid pada zaman sekarang ni. Apa pendapat anda, Nabila? Saya amat bersetuju dengan pernyataan anda tu, sebab memang kerap berlaku isu-isu seperti ini. Guru ditindas, guru dimalukan, guru tidak dihormati. Memang kerap berlaku pada zaman sekarang. Ya, betul. Saya setuju dengan pernyataan anda tu, Nabila. Apa pula dengan kenyataan anda, Meza? Pada pendapat saya pula, guru-guru sekarang banyak ditindas seperti Nagulen kata. Ya. Guru-guru di sekolah dimalukan oleh murid-murid apabila guru cuba untuk mengajar, tapi murid-murid tidak terima ilmu yang guru cuba beri. Betul. Pada pendapat saya lah, guru-guru sekarang harus memainkan peranan yang lebih besar daripada seorang guru yang biasa. Dia harus menjadi ibu bapa di sekolah, menjadi penjaga, dan macam lagi tugas yang dia harus lakukan oleh guru. Seorang guru ni perlu mempunyai banyak bakat supaya murid-murid dapat hormati guru di sekolah. Ya, saya setuju dengan kenyataan Meza. Saya rasa saya nak sampaikan sebuah sajak lah untuk guru-guru yang telah banyak berjuang untuk anak Boleh? didik bangsa kita ini. Boleh? Boleh, silakan. Cuba. Izinkan saya sajak.
Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru kepala ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Dialah pemberi paling setia, tiap akar ilmu miliknya. Pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum jadi dewasa. Dialah ibu, dialah bapa, juga sahabat. Alur kesetiaan mengalirkan nasihat. Pemimpin yang ditauliahkan segala umat. 1000 tahun katanya menjadi hikmat. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini raja menaiki tahta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru yang biasa. Dengan lembut sabarnya mengajar, tulis dan baca. Di mana-mana dia berdiri, di muka muridnya. Di sebuah sekolah mewah ibu kota, di bangunan tua sekolah Hulu Terengganu. Dia adalah guru mewakili 1000 buku. Semakin terpencil duduknya di ceruk desa, semakin bererti tugasnya kepada negara. Jadilah apapun pada akhir kehidupanmu, guruku, budi yang diapungkan di dulang ilmu. Panggilan keramat cikgu kekal terpahat, menjadi kenangan ke akhir hayat. Saya rasa sajak ini sangat dekat dengan diri saya juga, sebab saya juga sedang melanjutkan latihan untuk menjadi seorang guru. Saya harap dengan sajak ini saya dapat memberi sedikit nasihat kepada generasi yang akan datang, supaya lebih hormat kepada guru-guru, kerana guru-guru merupakan insan yang paling mulia dan insan yang memberi banyak ilmu dan jasa kepada kehidupan mereka. Tanpa guru, tiada lah pekerjaan yang hebat-hebat seperti doktor, peguam, businessman dan lain-lain lagi. Seorang guru ini sangat hebat dirinya. Jadi itu saja pada saya. Sekian, saya serahkan kepada Nagulen. Hafizin, Meza, Ya. saya bukan ingin menyatakan tentang isu yang berlaku pada sekarang ni. Tetapi saya ingin menyentuh tentang pentingnya kita untuk bersyukur sebagai rakyat Malaysia. Kerana seperti yang Meza nyatakan tadi, cubalah kita tengok kepada rakyat Palestin yang hidup sengsara, yang hidup susah. Setiap hari dibangun dengan bunyi bom. Tidur tidak dapat tidur dengan lena. Anak-anak kecil tidak dapat merasai zaman kanak-kanak mereka. Betapa sengsaranya hidup mereka. Jadi kita hidup kat rakyat, kita hidup kat Malaysia ni, kita seharusnya bersyukur dan cuba untuk meningkatkan gaya hidup kita kepada lebih, orang kata seperti bahagialah, aman. Sebab keamanan, kemerdekaan semua dah ada kepada kita. Kita jangan terlalu merungut-rungut, jangan terlalu seperti ada sedikit masalah terus memberontak, terus rasa tidak puas hati. Jadi saya ingin menyampaikan sebuah sajak yang membezakan rakyat di Palestin dan rakyat di negara kita. Sajak bertajuk Kita Tidak Serupa. Silakan Nagulen. Silakan Nagulen. Okey, saya bermula ya. Okey, Boleh. Lena aku menanti masa berlalu,
Tersedar lalu aku terus terpaku. Mendengar khabar yang teramat pilu, tersentak sendu perasaan aku. Tak dapat aku berkata-kata, diam membisu. Hujan lebat turun membasahi dini hari. Sejuknya terasa hingga ke tulang diri. Namun engkau di sana dibasahi dengan api. Percikan yang panas tidak lagi kau tangisi. Kita tidak serupa. Aku mengamparkan renungan keluar jendela. Lorong yang tenang dengan kemewahan kereta. Kanak-kanak kecil riang berkejaran sini sana. Namun engkau dihidangkan dengan mayat merata. Tanpa ada beza lelaki atau wanita, muda atau tua, kecil maupun dewasa, kita tidak serupa. Suara aku hanyalah dipenuhi dengan lunaknya nyanyian. Hilangkan rasa duka, berhibur bersama teman. Namun halwa telinga kau hanya mendengar rintihan anak kecil yang menangis merapati pemergian ayah bonda. Kita tidak serupa. Di hujung jalan si ibu meraung, kesedihan melihat anak yang dikandung 9 bulan. Meninggalkan dirinya keseorangan. Air mata mengalir tiada henti. Di tatap wajah itu ada senyuman yang diukir. Upama menenangkan hati ibu yang berlagak hibah. Kita tidak serupa. Di bumi kedamaian ini, anak yang juga dikandung 9 bulan meninggalkan ibunya sendirian di jalanan. Entah makan atau tidak, baju yang sama berbau hapak. Manakala si anak mabuk dengan harta dunia. Kita tidak serupa. Ingatlah wahai teman, taklah kita gembira, ada yang menangis. Taklah kita sedang berduka, ada yang lagi lebih berduka. Taklah kita mengeluh, ada yang menerima. Benar, tanah bertuah ini sudah 61 tahun merdeka. Masih aman, masih makmur, masih sejahtera. Namun, tanah di bumi Palestin tidak tahu apa nasibnya. Kita tidak serupa. Sekian, terima kasih. Wah, dan boleh dapat rasa kesedihan tu. Ya, sebab hati saya amat disakiti setiap hari apabila saya mendengar tentang berita yang berlaku kat Palestin. Sebagai pada zaman sekarang ni yang penuh kemodenan, yang masyarakat yang penuh dengan berminda kelas pertama, sewajarnya tiada lagi peperangan ataupun pemusuhan ataupun perusuhan. Tidak perlu ada lagi keganasan di muka bumi ini, tetapi masih berlaku. Saya berasa amat bersyukur lahir di Malaysia ni kerana negara kita amat aman dan damai. Saya berharap negara kita akan kekal begini saja. Sekian, terima kasih. Saya rasa pendapat saya sama juga dengan awak. Ya, betul. Saya rasa bersyukur sebab dapat dilahirkan dalam Malaysia ni. Sebab apa? Kalau kita tengok situasi dekat Palestin sekarang, banyak berlaku pengoboman dan banyak musibah berlaku pada rakyat-rakyat Palestin. Ya. Saya rasa kasihan ke atas rakyat-rakyat Palestin di sana. Ya. Kita sebagai rakyat Malaysia harus bersyukur kerana kita telah dilahirkan di tempat yang telah merdeka, tempat yang aman dan tidak dijajah ataupun dah tak lagi diratapi dengan kesedihan. Betul. Macam mana dengan awak, Hafizi? Saya juga sokong dengan kenyataan anda berdua, bahawa kita harus bersyukurlah kita dilahirkan di bumi yang bertuah ini, Malaysia. Bumi yang tiada peperangan, hidup dalam keadaan aman,
ekonomi yang baik, rakyatnya dapat keluar dalam keadaan yang aman tanpa rasa takut. Oleh itu sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah jagakan perpaduan di negara ini agar tidak terjadi dan tidak berlaku seperti mana yang berlaku di negara luar itu. Betul Hafiz. Kita hidup di Malaysia ni hidup pelbagai kaum. Jadi kita harus memupuk perpaduan di kalangan kita. Contoh macam kita bertiga lah. Ya. Saya sebagai seorang orang Melayu dan Nagulen sebagai orang India, Ya. kami walau bagaimanapun amat rapat. Ya. Hubungan kami erat walaupun kami berbeza kaum. Betul. Bagi saya amat bersyukur hidup dekat dalam Malaysia ini sebab saya dapat bertemu dengan orang seperti Nagulen. Walaupun Betul. kami berbeza warna kulit, berbeza tutur kata, beza agama, tapi kami dapat menjadi sahabat yang baik. Betul. Tidak banyak negara yang boleh merasai apa yang saya rasai sekarang. Betul. Ada sebarang penambahan lagi? Tiada. Itu saja. Itu saja. Saya rasa kita patut pergilah ke tempat lain. Sini macam dah nak hujan. Ya. Ya, betul. Saya Jom. sudah rasa renyah-renyah. Ya. Baik, kita Mari, ke tempat mari lain. kita bergerak. Okey. Dekat sini baru tertutup, tak kena hujan. Ya, betul. Kalau macam ni kan selesa. Kipas pun ada. Lampu pun ada. Jangan risau Nagulen. Awak boleh duduk kat sini tau. Ya, tahu. Islam tak larang. Okey. Jom lah duduk sini. Boleh ni? Boleh. Okey. Sekarang memandangkan kita kat dalam surau kan, awak pun bukan Muslim. Jadi macam agak sesuai lah kita nak sentuh isu perpaduan. Betul juga. Negara kita ni memang aman. Walaupun saya seorang penganut agama Hindu, tetapi saya boleh masuk ke surau. Walaupun anda seorang penganut agama Islam, anda boleh masuk ke Kuwait. Dalam satu kata, negara kita ni secukup rasa. Betul Nabi. Semua ada. Itu. Perpaduan ada, keamanan ada, kebebasan ada. Saya sokong awak Nagulen. Betul. Macam mana awak Hafizin? Awak rasa perpaduan dalam negara kita ni macam mana? Bagi saya sekarang ni perpaduan agak longgar lah. Tapi sebagai rakyat Malaysia yang kita juga sebagai seorang pelajar, kita harus menjagalah. Jadi sekarang ni kita boleh duduk dalam satu tempat yang sama. Jadi saya harap perpaduan ni diteruskan lah agar tidak tercemar. Saya sokong awak. Saya rasa perpaduan kita ni harus dipupuk lagi agar dapat bertahan lah lagi lama. Sebab kita nak hidup berbilang kaum ni sampai ke hujung hayat. Ya, betul. Sampai ke anak cucu lah senang Betul. cakap. Jadi kita harus terapkan dari sekarang untuk agar kita punya perpaduan ni terus erat. Jadi kita dapat hidup harmoni walaupun kita berbilang kaum. Negara kita walaupun sebelum merdeka memang terdiri daripada pelbagai kaum. Selepas kita mendapat kemerdekaan pun sebab rakyat kita bersatu. Sekiranya rakyat kita tak bersatu, kita tidak akan dapat kemerdekaan. Jadi kemerdekaan ni kita harus memastikan supaya kemerdekaan negara kita ni sentiasa terjamin dengan kita bersatu padu seperti sedia kala. Betul tu Nagulen. Dengan adanya pertubuhan seperti MCA, MIC dan UMNO dan sebagainya, kita dapat lihat sejarah negara kita amat bagus. Walaupun hidup berbilang kaum, walaupun banyak parti-parti politik yang berbeza-beza kaum, kita dapat bersatu akhirnya dan memupuk dan menjadi negara yang aman. Satu negara yang berbilang kaum, berbilang bangsa. Betul. Bagi saya kan, salah satu kaedah untuk memupuk perpaduan ni kan melalui puisi. Betul. Bagi saya puisi ni salah satu kaedah yang dapat memupuk perpaduan kaum dalam seluruh masyarakat Malaysia. Betul. Macam orang India pun dapat menyampaikan puisi, betul tak? Betul. Saya sokong dengan kenyataan anda. Kita jangan jadi macam kisah Pak Pandir. Akibat
kesilapan sendiri, habis harta tergadai. Betul. Saya rasa macam kalau cakap saya rasa macam tak seronok kan. Jadi Memandangkan kita dah bincang pasal Pak Pandey, apa kata kita berseloka tentang Pak Pandey. Boleh? Boleh, Jom berseloka. Jom. Jom, mari kita berseloka. Mari kita dekat tangga tu lah. Berseloka di tangga. Mari. Jom. Jom. Maka mereka bertiga pun berseloka di tepi tangga. Mari kita mulakan seloka kita. Okey, boleh? Jom. Pandai-pandai wahai Pak Pandey, anak dipijak, dagang dijinjing, kucing dibunuh, tikus dibela, harta habis, badan tergadai. Pandai-pandai wahai Pak Pandey, anak dipijak, dagang dijinjing, kucing dibunuh, tikus dibela, harta habis, badan tergadai. Bila mendengar gelagat dagang, hingga tak sedar bertelanjang, pantang mendengar guru di langit, air tempayan dicurahkan, mulut kena suap pisang, buntut kena cangkuk onak, gunting lipatan makan di ujung, Pak Pandey juga yang menanggung. Apa didengar gelagat dagang, gelagat si rambutan jantan. Orang berbunga, dia berbunga. Orang berbuah, tapi dia haram. Kilat memancar, hujan tak lalu. Awak juga yang berkecundangan, silap-silap menabur budi. Awak rugi, orang yang untung. Wow, kita boleh bagi tepukan lah dekat diri sendiri. Oh. Kita ni memang ada bakat lah. Itulah. Saya rasa puisi ni kita dah boleh hadam lah. Ya. Oh, tengok cuaca kat langit tu macam dah tak hujan lah. Ya, jom kita balik ke hostel kita. Jom, mari kita. Okey lah. Alang-alang kita berjalan nak balik ni kan. Aku nak tanya pendapat sedikit lah pasal puisi. Puisi ni kalau kita amalkan, kita dapat menerima satu impak yang positif. Sebab kita dapat menerima mesej daripada puisi-puisi yang ada. Betul tak? Ya, saya setuju dengan pendapat Adam Reza. Apa yang boleh saya simpulkan, apabila kita melakukan puisi ni, kita dapat saja nasihat. Bahkan ia juga memberi perspektif yang baik lah untuk diri kita sendiri. Bahkan puisi ni juga kita harus pelihara sebab ia merupakan turun-temurun daripada moyang kita yang dahulu. Ia juga merupakan kebanggaan kita sebagai seorang bangsa Melayu yang duduk di tanah Melayu, iaitu Malaysia ini. Saya harap puisi ini akan terus dipelihara oleh generasi-generasi kita dan masa depan. Dah boleh? Saya berpendapat bahawa puisi ini harus diwariskan kepada generasi yang akan datang. Harus diwariskan kepada anak cucu kita. Sebab puisi ni yang terdiri daripada pelbagai jenis seperti pantun, syair, seloka, sajak, ni menyampaikan mesej-mesej yang amat penting kepada masyarakat kita sebagai luahan isi hati seseorang itu. Betul. Jadi saya harap warisan yang akan datang, generasi yang akan datang lebih memahami dan mendalami puisi. Ya. Apa yang boleh kita nampak juga, puisi ni sebenarnya menarik. Banyak kata-kata nasihat di dalam puisi. Apa pendapat anda? Kalau dalam pendapat saya pula, puisi ni kan banyak boleh memberi impak yang positif macam saya cakap tadi dah. Sebab kalau anak-anak muda terapkan, mereka dapat memupuk nilai-nilai murni dalam diri mereka supaya mereka tidak melakukan kejahatan ataupun keburukan
sebagai seorang rakyat yang berguna lah, kita harus memupuk semangat-semangat positif, nilai-nilai murni dalam diri bagi saya agar kita dapat memastikan kemakmuran negara dijaga. Selain pada tu, saya rasa juga puisi ni kan boleh disampaikan kepada orang-orang di luar negara yang mana yang minat dengan kita punya tradisi yang ada dalam negara kita. Kita boleh pupuk orang-orang luar untuk mendengar puisi yang kita ada. Sebagai contoh pantun, macam kita berselokan tadi, bagi saya itu sebuah hiburan yang menarik untuk ditunjukkan kepada orang-orang luar negara. Ya, saya setuju jika puisi ini diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Kerana penyampaian puisi itu sendiri sangat menarik. Jika ia diketengahkan lagi, maka saya rasa ia akan terkenal lah di seluruh dunia ini. Apa juga? Saya amat bersetuju dengan pendapat anda berdua. Tapi itulah, hari kita dah berakhir di sini. Ya. Bilik saya sebelah sini, bilik Meza sebelah sini ke? Sekejap. Sebelum tu, boleh saya akhirkan dengan sebuah pantun. Boleh, silakan. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, insya-Allah berjumpa lagi. Okey. InsyaAllah. Terima kasih. Ada masa kita berjumpa lagi. Semoga Kita berjumpa lagi. bertiga. Okay. Bye bye. Bye.